Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah alhamdulillah, pada hari Khamis ini 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 25 November 2021 Mesi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah sama-sama menunaikan solat, menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Taala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi, yang mana bersama-sama kita, ya, seperti mana kebiasaannya, ialah pemimpin kita yang dikasihi, yang dihormati, Datuk Pahlawan Neo Fadatil Atrash bin Wahid, Ketua Polis Perak. Jadi sepanjang kami 13 tahun berada di IPK Perak ini, ya, sejak 2008, ya, Datuk Pahlawan Mior Fadatul Atrash bin Wahid ini adalah Ketua Polis Perak yang paling kerap solat berjemaah di Surau Al-Falah IPK Perak kita ini, paling kerap Zuhur, Asar, jadi kita orang warga IPK Perak yang biasa-biasa ni malu-alah. Ya, tadi Datuk berada di kompleks Kota Raya Rawdatul Jannah Kota Raja Meru merasmikan penutupan khusus Imam Bilal dan pembaca doa PDRM Perak di sana tengah hari. Tengah hari. Kalau ikut tengah hari ni biasanya kalau dah keluar tu singgahlah mana-mana masjid surau je lah. Mana-mana yang kata orang kampung saya, mana-mana yang sopek lah, Pak ya.
Mana-mana yang sompek tu singgahlah semayang zuhur dah. Tapi inilah yang kita kagumi, inilah yang dikatakan kepimpinan melalui tauladan ni. Jadi bila Datuk Pahlawan KP kita turun balik ke IPK, solat berjemaah, zuhur berjemaah bersama kita, malulah kita. Ya. Kalau pemimpin yang tanggungjawabnya sangat berat, bukan imam semayang ni. Memanglah imam semayang tu berat juga sebenarnya. Sebab kalau dia tak sempurna, orang belakang habis semua tak sempurna, maka dia menanggung dosa orang di belakang. Itu imam. Jadi jangan fikir imam masjid dapat allowance 1,200 boleh happy-happy kira duit, kira allowance, boleh shopping-shopping. Tanggungjawabnya sangat berat. Saya 5 tahun jadi imam, memang dah maklum benda tu. Bila kita tak sempurna, orang belakang pun tak sempurna, kita menanggung dosa orang belakang. Kalau tak sah semayang kita, orang semayang makmum pun tak sah. Sebab itulah Imam Bilal ni dia kena ada ilmu. Sebab itu kita adakan kursus Imam Bilal. Dan insya-Allah kursus Imam Bilal kita akan buat lagi. Kita akan anjurkan lagi pada masa-masa yang akan datang untuk mendidik seberapa ramai warga PDRM kontingen Perak ini untuk ada ilmu dan kebolehan menjadi imam Bilal dan pembaca doa. Sebab kami ini seperti manusia-manusia yang lain, tiada yang kekal dalam alam dunia ni. Tak ada yang kekal. Siapa kata Ustaz Bakar akan kekal selama-lamanya di PDRM? Itu cakap-cakap orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Maknanya dia tak mengaji ilmu tauhid tu. Pak ya. Bila sebut qada qadar, maknanya tiada yang kekal di alam dunia ni. Tak ada yang kekal. Semua kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Itu memang isi kandungan talqin mayat di majlis pengkebumian. Memang saya ulang 3 kali. Tak percaya tuan-tuan tengok dalam YouTube lah. Tulis talqin UMAI dapatlah. Saya baca talqin di mana-mana, memang saya akan sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Saya akan ulang 3 kali. Pasal apa? Nabi SAW memang sesuatu benda yang penting, baginda akan ulang sebanyak 3 kali. Maknanya dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Ustaz-ustaz Bakar tidak akan kekal selama-lamanya dalam PDRM. Satu masa nanti tugas mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, mengimarahkan program agama, mentarbiyah, mendidik warga PDRM ni akan dilaksanakan oleh warga PDRM itu sendiri. Pegawai agamanya, anggota agamanya, kan? ASP agama, DSP agama, inspektor agama, sarjan agama, korporal agama, sarjan major agama, SI agama, seperti mana di dalam pasukan tentera. Kami ni umpamanya, kalau kita nak buat perbandingan, kami ni umpama membina rumah, daripada tapak dia sampai naik tiang, sampai dinding, sampai tingkap, sampai pintu, sampai bumbung, sampai bilik-bilik, bilik tamu, bilik tidur, dapur, bilik air. Kamilah yang buat, kamilah yang bina. Dah siap, dah cantik nanti, bila nak taruh perabot, nak taruh kursi meja, nak taruh peti ais, nak taruh dapur masak lah. Itu masa itu akan sampai, kan? Masa itu tuan-tuan lah yang akan melaksanakan benda tu. Kami ni umpama membina rumah, dah siap rumah, tidak masuk barang-barang, nanti warga PDRM lah yang akan mengisi barang-barang dalam rumah tu nanti. Jadi tak ada apa yang kekal sebenarnya. Jadi sebab tu kita adakan khusus Imam Bilal pembaca doa ni, supaya nanti di kalangan pegawai, di kalangan anggota, ada yang berkebolehan menjadi Imam
Bilal dan pembaca doa. Kan? Tapi menjadi pemimpin sebenarnya tidak semudah menjadi imam. Tapi menjadi imam tidak mudah sekiranya tiada ilmu dan kefahaman. Biduni ilmin wa fahmin, kata bahasa Arab. Tanpa ilmu dan kefahaman tak jadi. Lepas tu kita buat kuliah Zuhur ni. Kan? Sebab tak cukup dengan kursus 3 hari. Kan? Penyampaian ilmu mesti berterusan. Kan? Supaya bukan saja mereka yang menjadi peserta khusus, tetapi tuan-tuan dan puan-puan juga mendapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan. Sekurang-kurangnya kita mengingati kembali apa yang kita pernah belajar dulu-dululah. Kan? Sebab apa yang kita sampaikan ni ilmu fardu ain je. Kan? Tapi sebenarnya kebanyakan kita jahil tentang fardu ain. Kan? Kalau takkan tanya pasal korban akikah tiap-tiap tahun. Benda fardu ain tu. Boleh tak akikah campung korban tiap-tiap tahun? Tu soalan dia, Pak Ya. Tiap-tiap tahun boleh tak akikah dibuat sekali dengan korban? Dah jawab dah tahun lepas. Tahun ni tanya lagi. Maknanya benda asas pun kita tak cerah, tak clear. Jadi perlu kepada penerangan dari semasa ke semasa. Itu yang kita buat tu tanpa rasa jemu dan bosan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimahullah, teruskan pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadil Al-Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Allah Ta'ala. Kita sampai kepada fasal yang ke-34, iaitu waktu solat. Nampak? Waktu solat ni pun kalaulah soalan fardu ain diberi kepada tuan-tuan, agaklah sila terangkan masa waktu masa berlalu disyariatkan solat asar. Agak boleh jawab? Soalan subjektif kena tulis jawapan, bukan ABC. ABC tu objektif, boleh pilih, boleh tembak pakai dadu. Ni kena tulis, kena karang ni. Sebutkan waktu sembahyang asar dari bila sampai bila. Agak-agak boleh jawab tuan? Ingat-ingat mula pukul 4.30, habis kat nak maghrib pukul 7. Jawapan tu diterima, tapi kalau markahnya 2, dapat 1 je. Tak dapat 2 markah, dapat setengah je. Sebab jawapan tu tak lengkap. Yang lengkap kita nak kongsi tengah hari ni. Baik, faslun. Awqatus salati khamsun. Waktu sembahyang fardu ada 5. Sembahyang fardu ada 5, waktu sembahyang fardu pun ada 5. Apa dia tuan-tuan? Awal waqti zuhri. Jadi pengarang kitab ni dimula dengan zuhur dulu. Apa sebabnya? Hanya pengarang kitab ini, almarhum pengarang kitab ni dia yang tahu. Dia mula zuhur dulu. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur ialah zawalus syams. Apa dia zawalus syams? Apabila tergelincirnya matahari. Apa makna tergelincirnya matahari? Apabila matahari itu ada semula bayangnya. Itu maksud tergelincir. Bila pagi matahari terbit dari timur, betul? Dia ada bayang dia kan, panjang bayang dia. Semakin matahari tinggi, semakin pendek bayang tu. Bayang tu daripada barat, matahari daripada timur, bayang daripada barat. Kalau kita duduk berderak berdiri tegak tu, memang itulah keadaan dia. Ataupun tiang bendera tu kan, tiang bendera depan kat sentri tu, tiang bendera kita tu kan, ada bendera Malaysia, bendera Perak, bendera pasukan kan, Sangsaka Biru kan. Jadi kita tengok tiang tu tinggi kan, bermula panjang bayang dia, pukul 7.30 kan. Lama-lama makin pendek. Semakin tinggi matahari naik tegak, makin pendek bayang. Sampai tengah hari bayang tak ada. Tak ada bayang, memang tak ada langsung. Tengah hari tu tengok pukul 12 ke lebih kurang, atau 12.30 ke, bayang memang tak ada. Kosong.
Kita berdiri pun tengok bawah pun tak ada bayang kan? Itu maknanya matahari tegak di atas kepala kita. Matahari tegak kan. Apabila berlalu satu masa, bayang-bayang mula ada balik, yang mengarah ke timur pula. Apa maknanya? Maknanya matahari mula gelincir. Itulah bermulanya waktu zuhur. Dalam kiraan kita di Malaysia, waktu mengikut waktu Malaysia bermula pukul sekitar 1:30 hari. 1 ikutlah. Ini bergerak kan sampai 1:30 kan. Kalau di Malaysia Timur, dalam tengah hari tu 12. Zuhur tu 12. Kita satu Zuhur tu di sana di Sabah ke Sarawak ke 12 lebih. Baru dah masuk Zuhur dah. Maknanya waktu matahari tegak mereka pukul 11. Di Mekah sama, super je. Dalam seluruh dunia, hanya Malaysia saja yang melawan arus. Kalau kita tengok waktu-waktu semayang merata tempat di dunia ni, Zuhur dia mesti pukul 12. Ceklah mana-mana pun, Beijing ke, Tokyo ke, Seoul ke, New Delhi ke, Mekah, Madinah, Kahirah, Istanbul, mesti pukul 12 Zuhur dia. Ataupun awal sikit daripada itu, London ke, New York ke. Cuba tuan-tuan dalam handphone cari waktu-waktu semayang di dunia. Zuhur dia mesti 12 ke 11 lebih ke. Dia tak akan sampai pukul 1. Malaysia saja yang zuhurnya pukul 1 sebab kita mengawalkan 1 jam waktu. Tu kena faham ni kan. Sebab bila tengok kenapa saya tu ke Thailand, saya tengok dia orang zuhur pukul 12 kan. Walaupun dia orang awal 1 jam, tapi dia orang pukul 12. Sejam saya tak ubah. 1 kat Malaysia ni, dia orang pukul 12 dah zuhur. Sama, Thailand dengan Malaysia lebih kurang kan. Lebih kurang sama. Cuma dia pukul 12, kita pukul 1. Indonesia pun super tak? Indonesia Barat super. Indonesia Timur pun super. Carilah mana super Cuma yang samanya ialah kedudukan matahari yang gelincir itu menunjukkan masuknya waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru zillis syai'i mithlahu. Apa dia? Akhir waktu zuhur itu ialah apabila berbayang sesuatu itu seperti benda itu. Itu tuan-tuan. Akhirnya dia, kalau kita maksudnya akhirnya adalah hingga berbayang sesuatu menjadi semisalnya selain bayang-bayang istiwa. Maksudnya yang mudahnya ialah contohnya tiang tu 5 meter. Contoh tiang 5 meter, bayang pun 5 meter tak? Tu asar tu. Itu zuhur dah habis. Kalau ikut kira kita sini 4:20 tu dah habis zuhur sebenarnya. Dia dah ujung-ujung waktu kecederaan. Tapi bayang dah panjang tu. Penghujung waktu zuhur ghaira zillil istiwa. Melainkan bayang-bayang istiwa. Tu nanti kita cerita kemudian. Wa awwalu waqtil asri, dan awal-awal waktu asar ialah idza sara zillu kulli shay'in mithlahu wa zada qalilan. Apabila membayang satu itu seperti benda itu dan bertambah sedikit. Maksudnya kalau kata bayang tiang tu 5 meter, 10 meter, bayang-bayang tu 10.5 meter. Itu dah masuk asar tu. Itu mengikut jumhur Jumhur ni, apa makna jumhur ni? Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Itu maksud dia. Kalau Hanafi, apabila bayang sesuatu itu 2 kali ganda lebih panjang daripada benda tersebut. Contoh kalau tiang 10 meter, bayang-bayang tu 20 meter. Itu baru masuk asar kata mereka. Baik tu mazhab India, azan asarnya pukul 5.30 atau pukul 6. Itu yang kita tengok kadang tuan pelik kan. Dah pukul 6 mazhab India bawa azan. Bukan mazhab India, mana pun mazhab India kita ni.
Masjid India kita di Padang Ipoh ni je. Kan tuan kan, 5.30 azan asar. Pukul 6 azan asar. Kita pun terkejut Bukan tadi Masjid India azan pukul 4.30 ke? Dia orang pukul 5.30 berazan. Kita pun pelik Dia orang tidur ke? Contoh. Tak tahu ni. Jadi kita cerahkan. Sebenarnya mereka ikut mazhab Hanafi. Asar itu bermula apabila bayang sesuatu itu 2 kali ganda lebih panjang dari bayang apa benda tersebut. Macam kita kata tadi lah, kalau tiang 10 meter, bermakna bayang dia 20 meter. Barulah masuk asar. Maknanya waktu asar mereka tak panjang. Waktu asar kita panjang. Waktu asar mereka tak panjang. Sebab mereka lewat. Waktu zuhur mereka panjang. Jadi asar mereka tak panjang. Sekejap je, lebih kurang dalam 1 jam je tu. Kan, katalah 1 jam setengah lah. Kan, 5.30 asar masuk pukul 7 dan maghrib. 1 jam setengah. Kita 2 jam setengah. Sebab kita masuk asar pukul 4.30, maghrib pukul 7. Jadi 2 jam setengah. Itu dia. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar itu ghurubus syams, apabila terbenam matahari. Terbenam matahari maka berakhirlah waktu asar. Itu dia. Jadi nak jaga ini nak jaga tang buka puasa. Tang buka puasa ada yang terperangkap. Terperangkap macam mana? Sebab dia buka puasa awal, dia sangka azan di sini. Buka-buka tengok azan Kuala Lumpur pun. Jadi awal dia. So macam mana puasa dia pada hari itu? Kata setengah ulama fiqh, puasa ni itu batal. Sebab dia buka lebih awal dari waktu yang sepatutnya. Ada setengah ulama lagi mengatakan, sekiranya dia tidak sedar, dia tak tahu, dia ngaku waktu Ipoh, azan Ipoh, buka-buka radio, Allah radio, dia tak perhati radio apa. Buka-buka radio, dia pun buka Allah maka sunnah bika mana sikit aftarna rabbika rabbi, dia pun minum. Tiba-tiba dengar azan masjid negeri berkumandang. Allah. Rupanya azan tadi azan Kuala Lumpur, rupanya azan radio Kuala Lumpur. Jadi macam mana sekarang? Kata setengah ulama, kalau dia betul-betul tidak sedar, dimaafkan. Itu dia. Dia betul-betul tak perasan. Memang saya tak sedar, saya ingat azan Ipoh. Rupanya azan Kuala Lumpur. Sebab memanglah waktu KL lebih awal daripada kita. KL lebih awal daripada kita 2 minit atau 3 minit macam tu. Azan mereka habis, kita bawa azan. Itu KL, kita dengan KL, dengan Kuala Lumpur. Jadi jangan buka azan TV. Azan radio nak buka Perak FM. Jangan buka Classic FM ataupun National FM. Jangan. Sebab itu dia ikut azan KL. Kalau nak ikut yang tepat, azan Perak FM. Azan Perak FM ialah azan mu'tamad. Apa makna azan mu'tamad? Maknanya azan itu dilaungkan mengikut waktu kita. Jadi boleh, walaupun kita katalah kita di luar, tak ada, jauh daripada masjid surau terdekat, kita nak buka puasa ni, tapi masjid yang terdekat tak ada, jauh. Macam mana? Bukalah azan Perak FM. Di Ipoh ni, buka azan Perak FM. Bila azan ni, bolehlah buka puasa. Ataupun bolehlah menit waktu maghrib tu dah masuk. Tu dia. Jangan azan KL, jangan azan TV. Azan TV tu KL. Melainkan kalau kita duduk di Kuala Lumpur atau kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, itu tak apa. Tak ada masalah. Boleh ikut KL. Kan? Dia azan TV berkumandang, okey, masuk waktu, kalau puasa kita boleh buka puasa. Tapi kalau kita duduk di Ipoh ni, di Pulau Pinang, di Kedah, kawasan yang lebih lewat dari KL, jangan ikut azan KL. Kalau waktu awal tak pergi. Contoh kan, duduk kat Johor, tak pergi. Kalau kita terlewat buka puasa itu tak jadi isu. Cuma perbuat kita makruh lah, kerana kita melewatkan berbuka puasa. Patut boleh buka puasa waktu tu, kita terlewat nak buka puasa ikut waktu KL. Sepatutnya kita buka puasa ikut waktu Johor Bahru awal kan.
kan, kita buka azan KL, buka ikut waktu KL, perbuatan itu makruh. Tidak digalakkan sebab kita melewatkan berbuka puasa. Yang sunatnya menyegerakan buka puasa, melewatkan sahur, itu sunat. Jadi kalau perbuatan sebaliknya makruh lah. Melewatkan berbuka dan menyegerakan sahur itu makruh, pasal berlawanan dengan sunnah. Sunnahnya menyegerakan berbuka, melewatkan sahur. Itu dia. Ustaz, saya sahur pukul 2, tak apa Ustaz. Tak salah. Tapi perbuatan itu makruh pasal apa? Sebab menyegerakan sahur. Yang sunnahnya melewatkan sahur. Kalau subuh sekarang 5.50, sahurlah pukul 5.30. Itu melewatkan sahur. Sebab apa? Sebab lepas sahur kita tak payah tidur lah. Terus nak semayang subuh. Kan? Kalau kita sahur pukul 2, ada lagi 3 jam, tu tidur balik tu. Tidur balik, bangun pukul 7. Apa jadi? Subuh burn. Tu cerita dia. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Tu cerita maghrib tadi. Wa awal waqtil maghrib ghurubus syams. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu awal masuklah maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Akhir waktu maghrib itu ialah terbenamnya ataupun hilangnya mega merah di ufuk barat. Mega merah tu dekat langit, cahaya merah tu. Bila dah tak ada, memang gelap gelita, itulah dia. Berakhirnya waktu maghrib. Selagi adalah waktu maghrib, walaupun sedikit. Tuan tak percaya tu, duduk kat tepi pantai Teluk Batik tu. Kita waktu Teluk Batik kan, tengok waktu terbenam matahari kan. Terbenam matahari tu kita pun semayang maghrib lah tepi pantai. Boleh, apa tak boleh pula. Semayang lah, kalau buat sejadah semayang. Ada air wuduk yang ada air wuduk, ada semayang kita semayang lah tepi pantai tu, bentar sejadah semayang di pantai. Lepas tu tengoklah matahari terbenam tu macam mana. Dia punya mega merah tu keluar. Lepas tu belakang kita dekat bukit tu mula gelap kan. Tapi di ufuk barat belum lagi gelap. Masih ada mega merah lagi. Sampai pukul 8 lebih. Bila gelap gulita tu, tak ada nampak apa-apa lagi di ufuk barat tu, itulah akhirnya waktu maghrib. Dalam kiraannya lebih kurang dalam 1 jam lebih lah, 1 jam 10 minit dan tu. Kalau tengok dekat ufuk barat tu memang dah tak ada. Memang dah tak ada, gelap gulita Ustaz. Kalau tak bawa handphone, kalau handphone tak ada, tak buka lampu, memang gelap Ustaz, tak nampak. Memang berabur Ustaz. Tu kata orang kampung saya lah. Payah. Merabur saya Ustaz, tak nampak tu, gelap. Kan. Itu berakhirnya waktu maghrib, apabila hilangnya ataupun lenyapnya mega merah di langit ataupun di ufuk barat. Wa awal waqtil isya, dan maksudnya awalnya waktu isya ialah ghurub, terbenamnya mega merah di ufuk barat. Maksudnya bila dah gelap gelita tu, itulah dia malam. Waktu isya itulah dia malam. Maghrib ni simpadan malam, belum malam lagi. Sempadan malam. Bila dah isyak tu baru malam. Malam gelap. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita lihat kepada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Lailan tu malam. Malam ni bermulanya waktu isyak. Maksudnya Nabi ini dibawa oleh malaikat pergi Isra', berjalan waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Bermula perjalanan itu selepas masuknya waktu isyak. Sebab Allah Ta'ala guna perkataan lailan. Kalau Allah Ta'ala gerakkan, Isra'kan Nabi itu sebelum itu, Allah Ta'ala tak akan guna perkataan lailan. Allah Ta'ala akan guna perkataan lain, maghriban ke dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala guna perkataan lailan. Bila lailan, malam lah. Bila malam, lepas waktu isyak lah. Itulah dia malam. Tapi ke dalam sebutan bahasa Melayu, pukul 7 malam. Betul kan? Waktu maghrib kadang-kadang berbeza-beza. Tengok kalau Ipoh dia kata 7 waktu solat maghrib untuk bandar-bandar di Malaysia.
Kan? Ipoh 7 malam. Kuala Lumpur 6.59 petang. Pening saya. Masuk maghrib juga kan, nak masuk malam, tapi dia beza. Sebab apa? Sebelum pukul 7 tak dikira malam. Itu sebutan bahasa Melayu. 7 je masuk malam. 6.59 petang. Tapi itu bahasa jadi kita tak perlu nak petikai lah. Tapi nak ceritanya itu aja. Bila sebut malam, maka malam itu sebenarnya pada dalam bahasa Arab, lailan itu atau dari segi syarak, iaitu waktu isyak, bukan maghrib. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir waktu isyak itu tulu'ul fajris sadiq. Apa maknanya? Terbitnya fajar sadiq. Itu akhir isyak. Mana isyak ni panjang? Isyak ni panjang, tuan. Panjang. Soalan. Dia ada soalan. Soalan. Ustaz, apakah waktu afdal bagi sembahyang isyak? Ini dia. Ini soalan. Ada orang tanya. Ustaz, dalam Quran, dalam hadis Nabi, kita disebut kita digalakkan sembahyang pada waktunya. Kita digalakkan sembahyang pada awal waktu. Jadi awal waktu subuh, tahulah waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, maghrib kan. Tapi isyak ni ada yang ada pandangan-pandangannya, katanya Ustaz. Betul ke? Memang ya. Ada pandangan mengatakan waktu isyak ini waktu afdalnya ialah pada awal waktu, sama macam sembahyang-sembahyang lain. Maknanya kalau kita azan isyak tu, lepas azan isyak tu, nak tunggu qamat 10 minit, lepas qamat tu sembahyang isyak. Itu waktu afdal. Ada pandangan, satu lagi pandangan mengatakan bahawa afdalnya sembahyang isyak itu pada 2/3 malam yang akhir. Berapa? Pukul 2 ke atas tu yang afdal. Tapi dalam amalannya kita pakai pandangan pertama. Sebab kalau kita pakai pandangan kedua, orang tak datang. Ada sesiapa nak datang sembahyang isyak pukul 2 pagi? Ada, kalau ada bagus azan je, lepas tu tak payah beritahu tuan-tuan datanglah sembahyang jemaah isyak pukul 2 pagi ya. Kami tak buat sembahyang jemaah ni, kami buat sembahyang jemaah pukul 2 pagi gang. Agak-agak orang datang. Imam Bilal dia datang. Jadi dipakai qaul yang pertama, ataupun dipanggil qaul, jadi qaul qadim. Sembahyang isyak afdal, waktu afdal tetap pada awal waktu. Itu pakai tu. Kalau pakai qaul jadid mazhab Syafi'i, sembahyang fardu afdal buat pukul 2 pagi, memang tak datang orang. Kalau datang pun Imam Bilal, bila imam sebut amin, di belakang berdengung amin, siapa punya makmumnya agak-agak. Imam Bilal 2 orang je. Amin, berdengung macam ramai dalam masjid. Siapa agak-agak yang jadi makmum tu ke belakang? Takut Tok Bilal cabut lari. Sebab manusia tak datang pukul 2 pagi tu. Yang datang siapa tuan? Siapa? Selain manusia. Siapa dia makhluk Allah yang beragama Islam selain manusia? 2 saatnya sekarang. Tuan jawapan tu ada kat tuan jawab sendiri ya. Macam suruh fikir lah. Contohlah kalau kita buat sembahyang isyak di suruh fikir dia. Lepas azan Bilal beritahu, tuan-tuan, perempuan, warga IPK sekalian nak datang sembahyang jemaah pukul 2 pagi ya. Kita tak buat sembahyang jemaah lepas azan. Agak-agak siapa yang datang ramai? Lepas itu dipakai qaul qadim tadi. Maknanya tetap sembahyang jemaah tu diadakan pada waktu afdalnya awal waktu. Jadi panjang waktu dia sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ni apa tuan? Fajar shadiq ni ialah garisan putih di ufuk timur. Okey tuan-tuan nak tahu macam mana garisan putih di ufuk timur tu, kalau tak rajin tengok pagi subuh lah. Tuan-tuan cari dalam YouTube, tuan-tuan cari filem Dia Ibuku. Di ujung cerita tu, si ibu tu dia kata aku nak tengok subuh, dia kata. Jadi sakit ni, sakit rindu anak dia. Jadi sakit lah. Sampai jemah apa ni, kain kepala ni. Kan? Jadi dia kata aku tolong bangunkan aku nak tengok subuh, aku nak tengok fajar. Dia kata. Jadi kamera shoot dekat
ufuk timur tu nampak cahaya putih tu, itu subuh. Itu namanya fajar shadiq. Sebab sebelum tu ada fajar juga, fajar kadhib dia panggil. Kalau warna kuning, itu bukan fajar shadiq, itu tak subuh lagi, itu belum subuh. Jangan terperangkap. Tapi kalau kita ada jam, kita tahu bangun-bangun tu 4 subuh tak ada lagi, tidur balik. Subuh kita dalam, kalau kata 5.50 tu, kata tengok dekat ufuk timur tu, kita akan nampak cahaya putih. Lagi-lagi kalau kita duduk di tepi pantai, duduk di pantai Cerating, di Batu Buruk, pantai Cahaya Bulan, di pantai Tanjung Gumuk Rombin, jadi kita boleh tengok cahaya matahari terbit tu, kita boleh tengok. Nampak dekat laut tu kan, ufuk timur tu nampak putih. Itu fajar shadiq kan. Itu fajar shadiq kan. Kalau yang kazib dia merah, kuning-kuning merah, itu tak, belum lagi subuh. Subuh bila nampak cahaya putih tu, itu subuh. Itu dipanggil fajar shadiq. Fajar yang sebenarnya. Yang fajar tipu tu pukul 4 lebih tu tipu, belum fajar lagi. Itu dia. Wallahu a'lam. Wa awal waqti subhi, wa awal tu subuh ialah terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us syams, akhir sekali ialah apabila terbit matahari ataupun syuruk. Terbit matahari, syuruk tu, terbit matahari, nampak matahari terbit, dah nak mula keluar tu, itu dia masuk waktu berakhirnya waktu subuh. Masuknya waktu isyraq. Bila masuk waktu isyraq, apa yang kita boleh buat? Kita disunatkan mengerjakan solat sunat isyraq. Boleh buat. Lepas subuh kita tak dibenarkan sembahyang sunat apa-apa yang mutlak. Lepas subuh kita hanya dibolehkan wirid, baca Quran, majlis ilmu, selawat Nabi, majlis ilmu sampai terbit matahari. Bila terbit matahari, baru kita dibolehkan sembahyang sunat balik. Apa dia? Sembahyang sunat isyraq. Berapa rakaat? 2 saja. Nak baca apa? Sukati. Waktu isyraq daripada terbit matahari sampai matahari tinggi matahari naik setinggi segalah. Segalah tu dia berapa hasta kau tinggi. Kalau sekarang ni, kalau perkiraan falak sekarang dia kata 30 minit selepas terbit matahari. Itu waktu isyraq. Lepas setengah jam tu nak naik lagi terbit matahari tu naik lagi, itu bukan waktu isyraq, itu waktu duha. Kalau sekarang 7.30 ke atas kita dah boleh buat duha. Sekarang subuh pukul 7 kan. Syuruk pukul 7 tu, tengok tu. Syuruk pukul 7.4 minit. Campur 30 minit 7.34. Lepas 7.34 boleh sembahyang duha. Antara 7.4 minit hingga 7.34 disunatkan sembahyang isyraq. Itu waktu terbit matahari, bukan waktu duha. Waktu duha lepas tu. Waktu terbit matahari 7.4 minit sampai 7.34 itu waktu terbit matahari. Sebab tu dia letak 7 tu. Ada syuruk. Ada lagi satu imsak. Apa makna imsak? Imsak tu 10 minit sebelum masuknya subuh. 10 minit. Mana datang waktu imsak ni Ustaz? Tak ada pun dalam syariat, tak ada pun kata ada. Mana adanya Ustaz? Nabi buat. Apa Nabi buat? Lepas Nabi sahur, Nabi baca 50 ayat Al-Quran sebelum subuh. Tuan baca 50 ayat Quran berapa minit agak-agak? 50 ayat Quran, bukan merangkak, baca biasa. Berapa? Tuan kira, kalau perkiraan saya 50 ayat tu bersamaan 10 minit. Jadi betul apa yang Nabi buat. Sebenarnya Nabi mengajar kita secara tak langsung waktu imsak. Ustaz, kalau dah waktu imsak, masih boleh tak kita bersahur? Boleh. Sebab sahur hanya tak boleh apabila terbit apabila masuknya waktu subuh. Masuk waktu imsak boleh sahur tak? Boleh. Tak apa, ajaklah. Kalau sahur tak habis, masuk imsak, jangan berhenti. Habiskanlah, tapi jangan tambah. Habiskanlah. Kalau dah habis, kata dah selesai makan semua dah habis kan, waktu imsak, okey kan, kita ambil Quran, baca Quran 50 ayat. Nak tunggu subuh. Jangan cari bandai.
Cari bantai tidur je orang. Buka Quran baca 50 ayat nak terus subuh. Ataupun buatlah apa-apa yang betul kan, gosok gigi ke, mandi ke. Tapi ada orang yang baru kahwin, dia buat lain macam tuan. 10 minit lagi, dan ni 10 minit kata, dia buat benda lain pula. Dah sahur ni, dengan rumah dah sahur ni. Jom satu round dia. Rumah pun baru kahwin kan, senyum kambing aja. Sempat ke bang? Sempat 10 minit. Sempat kata. Ya Allah. Saya kata tak payahlah. Itu Nabi tak suruh. Nabi suruh apa? Nabi buat apa? Nabi buat baca Quran 50 ayat sebelum subuh. Jangan buat apa yang Nabi tak buat. Nabi tak suruh, Nabi tak buat pun. Nabi tak pernah pun bersama isteri dia sebelum subuh, nak nunggu subuh. Lepas sahur tu Nabi bersama dengan isteri. Tak ada. Nabi tak pernah buat tu. Jangan kita buat benda yang Nabi tak buat, walaupun benda tu tak salah. Tak salah sebabnya memang boleh. Al-Quran kata boleh, buatlah apa saja. Makanlah dan minumlah, dan buatlah apa-apa yang dihalalkan sehingga masuk waktu subuh. Tapi ini lagi 10 minit ni. Jangan. Jangan ambil risiko tuan. Ni saya beri pesan awal-awal lah. Manalah tahu kok terlupa pula. Kita dah subuh ni 10 minit ni, dan ni hari cuti pula, pagi ni tak kerja. Tanduk keluar panjang. Rumah pun senyum kambing aja, macam tak tahu. Okey bang, tak ada masalah bang. 10 minit pun 10 minit lah. Kata tak boleh. Bukan tak boleh, tak elok lah. Lebih baik kita gunakan 10 minit itu untuk baca Al-Quran. Kalau tak baca Quran pun mandi ke, basuh gigi ke, apa ke, zikir ke, selawat ke. Tu cerita dia. Wallahu a'lam. Itu dia. Baik, akhir sekali tuan-tuan, al-ashfaqu thalatha. Cahaya di ufuk itu ada 3. Ahmaru, itu cahaya merah, wa asfaru, cahaya kuning, dan wa abyadu, cahaya putih. Semuanya di ufuk. Al-ahmaru maghrib. Cahaya merah di ufuk ialah waktu maghrib. Itu dia. Kan? Kemudian wal asfar wal abyad, waktu cahaya kuning dan putih itu ialah waktu isya. Tu jadi nak kenal dia punya mega merah tu, cahaya merah tu, cahaya di ufuk tu ada itu dia. Kalau merah waktu maghrib. Kalau kuning putih tu waktu isya. Tu. Dan juga kalau putih itu subuh. Tu cerita dia. Wallahu a'lam. Kemudian akhir sekali wa yundabu ta'khiru salatil isya'i, dan disunatkan melewatkan sembahyang isya' ila an yaghiba syafaqul asfaru wal abyad, hinggalah hilangnya cahaya kuning serta cahaya putih di ufuk barat. Mana isya' tu boleh dilewatkan. Disunatkan lewat. Lepas tu kalau masuk waktu isya', ada kuliah, masuk waktu isya', beritahu Bilal azan isya', lepas azan isya' sambung sikit lagi. Pasal apa sambung sikit lagi? Untuk memastikan cahaya kuning dan putih itu hilang sepenuhnya, gelap gelita. Malam tu gelap terus. Barulah kita, mana sunatlah lewat. Ini tak ada isu. Ada setengah yang ustaz kata, dia kata kalau dah azan isyak kita tak sambung lagi kuliah, terus semayang lah. Itu waktu lain. Ni isyak tak ada masalah, sambung lah. Kadang-kadang saya lajak 50 minit. Dia tengoklah agak-agak kan. Kalau masjid tu tepi jalan ramai orang singgah, pendek lah, saya sambung 5 minit je. Kalau masjid itu masjid kampung, orang tempatan saja, tak apa, lajak 10 minit pun mereka tahu, mereka faham kan. Orang-orang situ je, tak ada masalah. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Jadi tu dia. Sedikit kupasan tentang waktu-waktu solat yang fardu 5 waktu tu. Kita dah bincangkan tadi. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya' dan waktu subuh. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan bincangkan tentang fasal yang berikutnya, fasal yang khususnya itu fasal ke-35, iaitu waktu tahrim. Waktu tahrim ni maksudnya waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita bertemu pada kuliah akan datang. Dan baik dari Allah SWT dan kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam. Berkata kalau pada Allah taufiq azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.